Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid. Apa khabar semua murid-murid? Cikgu berharap semua murid-murid berada dalam keadaan sihat sejahtera. Okey, hari ini bersama saya Cikgu Nur Hidayah. Kita akan sama-sama belajar mengenai matematik SSM tingkatan 4, iaitu berkaitan dengan apa? Bab 3, penaakulan logik, subtopik 3.2, hujah. Okay, untuk subtopik ini, yang pertama, murid boleh menerangkan maksud hujah dan membezakan hujah diduktif dan hujah induktif. Yang kedua, murid boleh menentukan dan menjustifikasikan keabsahan suatu hujah diduktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Yang ketiga, membentuk hujah diduktif yang sah bagi suatu situasi. Yang keempat, menentu dan menjustifikasikan kekuatan suatu hujah induktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan. Yang kelima, membentuk hujah induktif yang kuat bagi suatu situasi. Yang keenam, menyelesaikan masalah yang melibatkan penaakulan logik. Okay, untuk video pada hari ini, cikgu akan berhenti sehingga subtopik 3.2.3 sahaja, iaitu membentuk hujah diduktif yang sah bagi suatu situasi. Okay, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 71 yang mana akan menerangkan tentang apa maksud hujah. Okey, hujah terdiri daripada beberapa premis dan satu kesimpulan. Okey, premis pula merupakan satu pernyataan yang memberikan informasi sebelum suatu kesimpulan dibuat. Okey, kesimpulan pula adalah merupakan suatu kesudahan pendapat atau keputusan. Dalam erti kata lain, hujah ringkas biasanya terdiri daripada sekurang-kurangnya dua premis dan satu kesimpulan. Okey, sebelum kita menentukan hujah tersebut adalah hujah induktif ataupun hujah diduktif, murid-murid perlu tahu apa pernyataan khusus dan juga pernyataan umum. Kenapa murid-murid perlu tahu? Nanti cikgu akan jelaskan untuk yang seterusnya kejap lagi. Okey, pernyataan khusus ialah apa? Pernyataan yang khas merujuk suatu kes tertentu. Okey, umum pula adalah pernyataan yang menerangkan suatu konsep secara menyeluruh. Okey, macam mana awak nak tentukan dia? Kita tengok. Okey, sebelum kita masuk kepada contoh, kita tengok dulu apa itu maksud hujah diduktif dan juga hujah induktif. Okey, hujah diduktif adalah merupakan proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Maksudnya kat sini kalau umum kepada khusus. Maksudnya premis umum kepada kesimpulan khusus itu adalah hujah diduktif. Kalau hujah induktif, proses kesimpulan umum dibina berdasarkan premis khusus. Maksudnya kat sini premis khusus kepada kesimpulan umum. Okey, jom kita sama-sama tengok contoh kat sini. Awak kena hafal lah. Kat sini umum kepada khusus ataupun khusus kepada umum. Murid-murid perlu hafal yang ni ya. Ianya sangat penting untuk bab ini. Okey, kita nak menentukan dia adalah hujah diduktif ataupun hujah induktif. Contoh yang pertama, semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Sudut PQR ialah sudut tirus. Maka sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Okey, dia ada beberapa langkah awak perlu ingat untuk menyelesaikan soalan menentukan hujah itu adalah hujah diduktif ataupun hujah induktif. Yang pertama awak perlu buat, murid-murid perlu buat adalah menentukan premis satu dan juga kesimpulan. Buat satu premis dan satu kesimpulan sahaja. Okey, macam mana premis satu? Okey, nyatakan premis satu dekat sini. Premis satu adalah semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Maksudnya ambil kat depan lah. Premis satu, semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Okey, kesimpulan kat sini, kita ambil kesimpulan, kita keluarkan, maka sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Okey, itu langkah kedua. Maksudnya tadi kita kena buat premis satu dan juga kesimpulan. Bila kita dah tulis premis satu dan kesimpulan ni, kita kena nyatakanlah mana premis satu dan mana kesimpulan. Setelah itu, setelah kita nyatakan premis satu dan kesimpulan, kita kena nyatakan sama ada pernyataan itu adalah pernyataan umum ataupun pernyataan khusus. Okey, untuk premis yang pertama, semua sudut tirus kurang daripada 90 darjah. Kalau awak baca ini, pernyataan ini adalah pernyataan umum ke khusus?
Okey, dia kata sudut tirus. Dia tak bagi tahu secara khusus, dia tak merujuk khas. Dia bagi tahu secara menyeluruh sudut tirus. Dia tak bagi tahu sudut PQR ke sudut RST ke dekat sini. So untuk premis yang pertama, pernyataan tersebut adalah pernyataan umum. Untuk kesimpulan, sudut PQR kurang daripada 90 darjah. Dekat sini dia bagi tahu dekat awak sudut PQR. Dia dah khas merujuk kepada sudut PQR. Kalau dah khas merujuk, itu adalah pernyataan khusus. Setelah awak menyatakan umum ataupun khusus, seterusnya kita tengok dekat sini proses dia umum kepada khusus. Umum kepada khusus, kita tengok kat jadual tepi ni, umum kepada khusus itu adalah hujah didaktif. So kita tuliskan itu adalah hujah didaktif. Okey, yang seterusnya soalan yang kedua. Soalan yang kedua, hasil tambah sudut peluaran segitiga ialah 360 darjah. Hasil tambah sudut peluaran segi empat ialah 360 darjah. Hasil tambah sudut peluaran pentagon ialah 360 darjah. Maka hasil tambah sudut peluaran setiap poligon ialah 360 darjah. Okey, langkah yang pertama awak perlu buat, tentukan, tulis kat tepi tu premis 1 dan juga kesimpulan. Okey, kita nak tentukan premis 1 kat sini. Premis 1 untuk soalan yang kedua adalah hasil tambah sudut peluaran segitiga ialah 360 darjah. Seterusnya, langkah seterusnya kita nyatakan kesimpulan dia. Okey, kesimpulan adalah maka hasil tambah sudut peluaran setiap poligon ialah 360 darjah. Okey, setelah kita nyatakan premis 1 dan juga kesimpulan, kita tengok sekarang ni sama ada premis 1 dan juga kesimpulan itu adalah pernyataan umum ataupun pernyataan khusus. Okey, untuk yang pertama, premis 1. Hasil tambah sudut peluaran segitiga. Ini dia dah cakap peluaran segitiga. Maksudnya dia khas merujuk kepada segitiga. Kalau khas merujuk, itu adalah pernyataan khusus. Okey, tepi tu kita letak kat tepi tu khusus. Okey, kesimpulan. Hasil tambah sudut peluaran setiap poligon. Setiap poligon, so dia tak nyatakan poligon tu apa, heksagon ke pentagon ke. So itu adalah secara menyeluruh. Maksudnya semua poligon, semua jenis poligon. Kalau semua poligon secara menyeluruh, itu adalah pernyataan umum. So dah nyatakan khusus ataupun umum. Sekarang ni kita tengok kat sini proses dia khusus kepada umum. So kalau khusus kepada umum itu adalah hujah induktif. Okey, murid-murid, cikgu harap awak jelas macam mana nak menentukan hujah itu didaktif ataupun induktif. Okey, murid-murid, seterusnya kita akan pergi kepada subtopik yang seterusnya, iaitu 3.2.2 menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah didaktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 75. Okey, untuk menyelesaikan soalan hujah didaktif sah ataupun tidak sah dan juga munasabah ataupun tidak munasabah, murid-murid perlu ingat jadual ini. Jadual bentuk, iaitu bentuk pertama, bentuk kedua dan bentuk ketiga. Okey, untuk bentuk yang pertama, premis yang pertama, semua A ialah B. Premis yang kedua, C ialah A, kesimpulan C ialah B. Bentuk yang kedua, premis yang pertama, jika P maka Q, premis yang kedua, P ialah benar. Kesimpulan Q ialah benar. Okey, bentuk yang ketiga, jika P maka Q, untuk premis yang pertama. Kalau untuk premis yang kedua, bukan Q adalah benar. Kesimpulan, bukan P adalah benar. Cikgu nak tekankan, nak ingatkan, murid-murid perlu hafal lah jadual ini. Perlu hafal supaya senang untuk menyelesaikan soalan berkaitan dengan menentukan hujah didaktif yang sah dan juga munasabah. Okey, cikgu ringkaskan dalam bentuk carta alim macam ni. Okey, hujah didaktif. Okey, kalau dia sah
adalah berdasarkan bentuk hujah sahaja. Kalau dia ikut bentuk, iaitu bentuk pertama, bentuk kedua dan juga bentuk ketiga, maka kita boleh katakan hujah tersebut adalah hujah yang sah. Okey. Kalau hujah yang sah, kita boleh tentukan sama ada dia munasabah ataupun tidak munasabah. Kalau macam mana nak menentukan, nanti cikgu akan tunjukkan, sebab kita hanya ikut apa sahaja bentuk tersebut. Kalau dia ikut sebiji, apa yang dikatakan dalam bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3, ia adalah munasabah. Kalau tidak ikut, dia adalah tidak munasabah. Okey, kalau dia hujah didaktif, boleh juga jadi tidak sah. Maksudnya kalau tidak sah, dia automatik. Ingat kalau tidak sah, dia mesti automatik tidak munasabah. Ingat, tidak sah mesti tidak munasabah. Apa itu tidak sah? Kalau tidak sah tu, dia tidak ikutlah kepada bentuk. Maksudnya dia tidak ikut kepada bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk ketiga. Okey, sekarang ni kita tengok. Mari sama-sama kita tengok soalan yang berkaitan, contoh-contoh yang berkaitan untuk menyelesaikan soalan yang dia tanya tentang sah ataupun tidak sah dan juga munasabah ataupun tidak munasabah. Okey, yang pertama, kita tentukan sah ataupun tidak sah dahulu. Okey, untuk menentukan, kita dah cikgu dah cakap tadi, untuk menentukan sah ataupun tidak sah, tengok kepada bentuk. Kalau dia ikut pada bentuk, dia adalah sah. Okey, sekarang ni kita tengok premis yang pertama. Semua gandaan 16 ialah nombor genap. Premis yang kedua, 64 ialah gandaan 16. Kesimpulan, 64 ialah nombor genap. Okey, dia menepati bentuk yang keberapa? 1 ke, 2 ke, ketiga? Kat sini dia ada perkataan semua. Pelajar kena, murid-murid kena tengok kat sini ada perkataan semua. Kalau semua, dia ikut kepada bentuk yang pertama. Okey, so kita tengok sahaja dekat bentuk yang pertama ni. Kat sini dia kata semua A ialah B. Semua A ialah B. So kat situ semua A ialah B. Betul, okey. Kita bulatkan, cikgu dah highlight kat situ semua A ialah B. Okey, seterusnya untuk premis kedua C ialah A. So A tadi adalah gandaan 16. Okey, untuk kesimpulan C ialah B. C ialah B. So C ialah nombor genap adalah B. So awak tandakan macam tu. Okay, untuk menentukan yang baru dicipta iaitu nombor 64. So 64 itu adalah sebagai C. Yang baru. So kat sini nak tentukan sah ataupun tidak sah. Cikgu dah cakap ikut. Kalau dia ikut kepada bentuk. Kalau dia ikut pada bentuk, sama ada bentuk 1, kedua, ketiga. Kalau ini untuk ni, soalan ni adalah bentuk 1. So dia ikut bentuk sama kan? Semua A ialah B. Okey, betul. Okey, maksudnya yang seterusnya C ialah A. C ialah A. Okey, kesimpulan C ialah B. So kalau ikut bentuk, dia ikut bentuk pertama, itu adalah hujah yang sah kerana memenuhi bentuk yang pertama. Okey, kalau kita nak menentukan, okey, dah siap menentukan hujah itu sah. Seterusnya kita nak menentukan sama ada hujah tersebut adalah munasabah ataupun tidak munasabah. Okey, untuk menentukan dia munasabah ataupun tidak munasabah, kita kena nyatakanlah sama ada premis 1, kedua, ketiga ni benar ataupun tidak. Dia ikut. So, premis yang pertama, semua A ialah B. So, benar. Seterusnya, premis yang kedua, C ialah A. Untuk premis yang kedua juga, benar. Okey, kesimpulan. C ialah B. Maksudnya C ialah B. Okey, kesimpulan juga benar. So, kalau ketiga-tiga itu adalah benar, kita boleh katakan bahawa hujah didaktif ini sah dan juga munasabah. Okey, kita pindah kepada contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Premis 1. Semua rhombus mempunyai perpenjuru yang berseranjang. Premis yang kedua, PQRS mempunyai perpenjuru yang berseranjang. Kesimpulan, PQRS ialah rhombus. Okey, macam mana nak selesaikan? Sama juga cikgu cakap tadi. First, kali kita tengok dulu. Dia menepati syarat yang keberapa? Maksudnya bentuk yang keberapa? Bentuk 1 ke, bentuk kedua ke, bentuk ketiga? Dekat sini ada perkataan apa keyword dia? Semua. So, semua dia menepati untuk bentuk yang pertama. Okay, so sekarang ni dia menepati bentuk yang pertama. Maksudnya dia menepati syarat. Menepati untuk kita tengok di bawah bentuk yang pertama. Okey, sekarang ni kita nak menentukan dia sah ataupun tidak sah. Kita tengok dia menepati syarat ataupun tidak. Memanglah dia ikut kepada, kita boleh tengok bentuk dia
bentuk untuk hujah ini adalah bentuk pertama. Okey, seterusnya kita tengok semua rhombus mempunyai perpenjuru yang berseranjang. Semua A ialah B. Untuk premis yang pertama, semua A ialah B. So semua rhombus, seluruh rhombus itu adalah A. Okey, semua A ialah B, B ialah mempunyai perpenjuru yang berseranjang. Okey, seterusnya premis yang kedua, C ialah A. A tadi ialah apa? Sepatutnya A ialah rhombus. Tetapi untuk premis kedua, dia bagi tahu dekat awak C ialah A, tapi dekat sini dinyatakan sebagai B. So dia tidak menepati syarat ataupun tidak mematuhi bentuk yang pertama. Kita boleh terus kata kalau salah satu sahaja tidak menepati, kita boleh terus buat kesimpulan dia sebagai apa? Maksudnya hujah deduktif ini tidak sah. Tidak sah kerana tidak memenuhi bentuk yang pertama. Tidak sah sebab dia tidak memenuhi tadi. Sebab dia sepatutnya C ialah A. Tapi sini untuk premis kedua, kat sini dia buat C ialah B. So kita boleh terus kata dia ialah tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk yang pertama. Okey, cuba ingat balik carta ala tadi. Kalau dia tidak sah secara automatik, dia adalah tidak munasabah. So kita boleh buat kat sini tidak sah dan tidak munasabah kerana tidak mematuhi bentuk deduktif yang sah. Okey, kita teruskan untuk contoh yang ketiga. Jika W lebih kecil daripada 9, maka W lebih kecil daripada 19. Premis yang kedua, 4 lebih kecil daripada 9. Kesimpulan, 4 lebih kecil daripada 19. Okey, dekat sini dia memenuhi bentuk yang keberapa? Bentuk ke-1 ke kedua, ketiga? Macam mana nak tahu? Kita tengok kepada keyword dia. Kat sini ada perkataan jika dan maka. Okey, dia memenuhi bentuk kedua ataupun bentuk ketiga. Tetapi kena tengok, kalau bentuk ketiga mesti ada perkataan bukan. Kena ada perkataan bukan. So, untuk soalan ini tiada menyatakan ataupun tiada ditunjukkan perkataan bukan. So, dia memenuhi bentuk yang kedua. So, kat sini kita kena rujuk bentuk yang kedua. So, macam mana nak tentukan dia sah? Sama juga cara dia, kita kena tengok premis yang pertama. Jika P maka Q. Betul ke tidak? Jika P maka Q. Betul. So, jika P maka Q. Okey, untuk premis yang kedua, kita hanya perlu tengok sahaja dia P dengan Q. Benar tidak benar tu kita buat kemudian untuk menentukan dia munasabah ataupun tidak munasabah. Untuk menentukan sah kan, cikgu dah cakap, kita tengok kepada bentuk sahaja dahulu. Kalau bentuk dia memenuhi bentuk kedua, maksudnya dia adalah sah. So, kat sini premis kedua adalah P. So, P. Kita tengok betul ke tidak P? Ya, betul. 4 lebih kecil daripada 9 adalah P. So, itu adalah P. Okey. Yang seterusnya, kesimpulan. Kesimpulan mestilah Q. Q. So, mestilah Q. So, Q adalah W lebih kecil daripada 9 tapi dia dah gantikan dengan 4. So, betul. Itu adalah Q. So, kita boleh buat kesimpulannya kat sini. Hujah ini adalah hujah yang sah kerana mematuhi bentuk yang kedua. Dah siap kita tentukan sah. Seterusnya kita nak menentukan sama ada dia adalah munasabah ataupun tidak munasabah. Okey, seterusnya kalau nak menentukan munasabah ataupun tidak munasabah, kita kena tengoklah syarat kat dalam tu. Jika P maka Q, betul. Jika P maka Q. Okey, benar. Okey, yang seterusnya premis yang kedua, mestilah P ialah benar. Betul ke 4 lebih kecil daripada 9? Betul lah, 4 lebih kecil daripada 9. Maksudnya dia adalah P ialah benar. So, P ni adalah benar. So, kita boleh nyatakan dia tulis kat tepi tu benar. So, kesimpulan Q ialah benar. Betul ke 4 lebih kecil daripada 19? Okey, kita boleh katakan betul. 4 memang lebih kecil daripada 19. So, Q adalah benar. Bila semua kita dah cari dan kita boleh tentukan dia semua adalah benar, maka kita boleh buat kesimpulan hujah deduktif ini adalah sah dan juga munasabah. Okey, murid-murid, kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Okey,
Sama juga kes, kita tengok premis 1, premis 2, premis 3. Kita tengok macam mana nak tentukan. Kita nak tengok, first tengok dulu tentukan bentuk mana, 1 ke 2 ke ataupun bentuk yang ketiga. So untuk soalan dekat sini dia ada perkataan jika maka. Tengok jika maka mestilah bentuk 2 ataupun bentuk 3. Dan dia ada perkataan bukan ataupun tidak. So tak ada. Kalau tak ada, bukan, maksudnya dia tidak menepati bentuk 3. So ini adalah bentuk yang kedua. Untuk soalan ini bentuk yang kedua. So kalau bentuk yang kedua, kita tengok jadual tengah ni lah bentuk yang kedua. So nak menentukan sah ataupun tidak sah, tengok kepada bentuk. Jika P maka Q. Betul tak? Jika P maka Q. Okey, betul. Jika P maka Q. Seterusnya untuk premis yang kedua, dia mestilah P. Mestilah P. Betul ke premis kedua dia nyatakan P? 6 boleh dibahagi tepat dengan 3. Sepatutnya ini P, tetapi dia bagi tahu dekat soalan ini dia nyatakan adalah Q. Dia tidak menepati syarat, dia tidak menepati bentuk yang kedua. So bila dia tidak menepati, kita boleh terus cakap bila salah satu, sama ada premis 2 tu dia tidak menepati ataupun kesimpulan tidak menepati syarat dalam bentuk, kita boleh terus declare dia sebagai tidak sah. Kerana tidak memenuhi bentuk yang kedua. Okay, kalau dia tidak memenuhi ataupun tidak mematuhi bentuk, terus kita boleh cakap dia tidak sah. Okey, ingat lagi carta alih tadi. Kalau tidak sah, dia automatik akan jadi tidak munasabah. Tidak sah akan jadi terus automatik tidak munasabah. So kita boleh buat kesimpulan dia tidak sah dan tidak munasabah. Okey, tengok contoh lagi. Kita pindah kepada contoh yang seterusnya. Jika maka. First kita kena tengok keyword. First tengok keyword. Dia bagi dekat sini jika maka. So dia mestilah bentuk kedua ataupun bentuk ketiga. Kat sini dia ada perkataan bukan ataupun tidak tak? So kita boleh jumpa perkataan kat sini. Maksudnya tilde kat sini. Tidak tu ataupun bukan kan. So kita jumpa. So dia memenuhi ataupun kita kena tengok dari segi bentuk yang ketiga. So sama ada sah ataupun tidak, kita tengoklah sah ataupun tidak. Kita tengok kepada bentuk yang ketiga ni. Jika P maka Q untuk premis yang pertama. So jika P maka Q, betul. Untuk premis yang pertama dia menepati. Okey, untuk premis yang kedua bukan Q. Kita kena tengok bukan Q. So betul ke bukan Q? Q adalah K boleh dibahagi tepat dengan 4. Soalan ini dia tidak bagi tahu. Dia bagi tahu 12 tidak boleh dibahagi tepat dengan 8. Itu adalah P. Maksudnya bukan P. So dekat sini terang-terang kita boleh nampak dia adalah tidak mematuhi syarat untuk bentuk yang ketiga. Cikgu dah cakap kalau dah jumpa salah satu tidak mematuhi, kita boleh terus katakan hujah deduktif ini adalah sebagai hujah yang tidak sah kerana tidak mematuhi bentuk yang ketiga. Kalau tidak sah, dia automatik akan jadi tidak munasabah. Jelas Okey, seterusnya tengok lagi contoh. Okey, first tentukan apa? Tentukan bentuk. Tentukan bentuk. So kat sini ada perkataan jika maka dan juga ada perkataan bukan. So dekat sini bentuk ini adalah bentuk 3. So bentuk 3 kita kena tengok dekat sini. So mestilah dia kena menepati syarat bentuk 3. So bentuk 3 jika P maka Q. Betul ke tidak? Jika P maka Q. Betul. Jika P maka Q. So yang seterusnya bukan Q. So bukan Q. So Q kat sini 3X nombor genap. So betul tak premis yang kedua 3X bukan nombor genap? Okey, betul. So dia mematuhi untuk premis yang kedua. So kita tengok beralih lagi kepada kesimpulan. Kesimpulan bukan P. So P dia adalah X nombor genap. So kat sini dia bagi tahu bukan. So X bukan nombor genap. Itu adalah bagi penyataan untuk bukan P. So dia mematuhi syarat bagi bentuk yang ketiga. So kita boleh buatlah penyataan dia sah kerana mematuhi bentuk yang ketiga. Okey, bila dah tentukan sah, kita kena tentukan sama ada munasabah ataupun tidak munasabah. Macam mana nak tentukan? Kita kena tengok mestilah
Jika P maka Q. Okey, betul. Jika P maka Q dia adalah benar. Untuk premis yang kedua pula kita tengok bukan Q adalah benar. So betul ke 3X bukan nombor genap ni adalah benar? Ya, betul. Ia adalah benar. Okey, yang seterusnya, kesimpulan. Bukan P adalah benar. Ya, betul. Kesimpulan dia, X bukan nombor genap. Itu adalah benar. So, kalau kesemua itu adalah benar, maka kita boleh katakan bahawa dia adalah sah dan sah dan juga munasabah. Sebab kesemua itu adalah benar. Okey, cikgu harap semua jelas nak menentukan sama ada hujah deduktif sah ataupun tidak sah dan juga munasabah ataupun tidak munasabah. Okey, murid-murid, kita teruskan untuk yang last kali iaitu 3.2.3 membentuk hujah deduktif yang sah bagi suatu situasi. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 78. Okey, untuk menentukan untuk membentuk hujah deduktif yang sah, murid-murid perlu ingat bentuk-bentuk ini. Itu bentuk pertama, bentuk kedua dan bentuk tiga, dan ingat pattern untuk setiap bentuk ini. Untuk bentuk pertama mestilah ada perkataan semua. Bentuk yang kedua mestilah ada jika maka. Untuk bentuk yang ketiga ada jika maka dan ada perkataan bukan. Kena ingat pattern ini. Barulah murid-murid dapat selesaikan soalan yang berkaitan dengan membentuk hujah. Okey, seterusnya kita tengok kepada soalan yang pertama. Okey, bentukkan suatu hujah deduktif yang sah bagi setiap situasi yang berikut. Soalan A. Semua mamalia menyusui anaknya. Kucing ialah mamalia, kucing menyusui anaknya. Okey, kat sini cikgu dah letak dan kat sini kan kat bawah ni bentuk-bentuk dia. Okey, untuk menyelesaikan soalan ini kita tengok. Okey, yang sekarang ni untuk membentuk hujah, murid-murid ingat sebelum ni cikgu dah nyatakan untuk membentuk hujah mestilah sekurang-kurangnya perlu ada 2 premis dan 1 kesimpulan. So mesti ada 2 premis, 1 kesimpulan. Cikgu dah bagi jawapan selesai kat sini. Okey, 2 premis, 1 kesimpulan. So premis yang pertama, so dekat sini dia menepati syarat yang mana? Sebelum kita buat premis ini, kita tengok dia menepati bentuk yang keberapa. Ada perkataan apa? Ada perkataan semua. So, semua mestilah dia memenuhi ataupun mematuhi bentuk yang pertama. So, nak buat yang pertama ni mestilah semua A ialah B. So, kita kena ambil yang pertama ni. Semua mamalia menyusui anaknya. Okey, untuk premis kedua C ialah A. So, dekat sini bentuk yang pertama. So, semua A ialah B. So, C ialah A. So, kat sini A ialah mamalia. So, C ialah A untuk premis yang kedua. Kesimpulan, C ialah B. B adalah menyusui anaknya. So, C dekat sini yang baru muncul ialah perkataan kucing. So, kucing itu adalah C. So kat sini bila kita nak bentukkan suatu hujah deduktif, kita kena tengok dulu bentuk yang keberapa dia patuhi. So bentuk yang pertama, so macam mana nak membina premis yang pertama? Semua A ialah B. So betul lah, semua mamalia menyusui anaknya. Semua A ialah B. Okey, premis yang kedua C ialah A, kucing ialah C. So kucing ialah mamalia, kesimpulan C ialah B. So kucing menyusui anaknya. Okey, itu contoh yang pertama. Okey, untuk contoh yang kedua, kita tengok jika X lebih besar daripada 0, maka X bernilai positif. 6 lebih besar daripada 0. 6 bernilai positif. So, sekarang ni kita tentukan dulu macam mana nak kita bentukkan. Dia kena ada sekurang-kurangnya 2 premis, 1 kesimpulan. So, 2 premis, 1 kesimpulan. Okey, sekarang ni nak tuliskan premis dan kesimpulan ini, mesti tentukan dulu bentuk ini bentuk yang keberapa. So kat sini dia ada perkataan apa? Jika maka. So ada perkataan jika maka, mungkin bentuk kedua ataupun bentuk ketiga. Tetapi kita tengok yang belakang ni, ada tak perkataan bukan ataupun yang selain daripada P dengan Q? So tak ada kan? So ini adalah memenuhi syarat ataupun mematuhi bentuk yang kedua. So kita kena tengok dekat sini. Nak buat dia macam mana? Untuk premis yang pertama, kita kena ada jika P maka Q. Untuk premis yang pertama, jika P maka Q. So, kita nak tulis dia, jika X lebih besar daripada 0, maka X bernilai positif. Itu untuk premis yang pertama. Premis yang kedua,
Okey, P ialah benar. So dekat sini dia ada titik. Okey, lepas itu ni 6 lebih besar daripada. Okey, itu adalah jika P maka Q. So, bila kita nak buat untuk premis yang kedua senang. P ialah benar. So, kita ambillah P. So, kita tuliskan untuk premis yang kedua. P, so, kita buat dekat sini. Kita gantikan sebab P ini dia dah gantikan dengan 6. So, 6 lebih besar daripada 0. Okey, untuk kesimpulan kat sini kita buat. Kesimpulan ialah Q ialah benar. So, Q ialah benar. Q ialah apa? X bernilai positif. Tapi kat sini dia dah gantikan X tu sebagai nombor 6. Sebagai diletakkan nombor 6. So, kita letaklah 6 bernilai positif. Okey, jelas macam mana nak membentuk hujah. Okey, seterusnya kita tengok lagi satu contoh. Okey, contoh yang seterusnya, jika X ialah nombor ganjil, maka X tambah 1 boleh dibahagi tepat dengan 2. 18 tambah 1 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. 18 bukan nombor ganjil. Cikgu dah cakap. Step yang pertama, kita tentukan dulu bentuk dia. Okey, macam mana nak tentukan? Okey, dia kalau nak membentuk hujah mesti ada 2 premis. Sekurang-kurangnya 2 premis, 1 kesimpulan. Dah, kita buat macam ni. So, kita tentukan bentuk. Ini dia mematuhi bentuk yang keberapa. Dia ada perkataan jika, maka. So, ada perkataan jika, maka mungkin bentuk kedua atau bentuk ketiga. Tetapi dekat sini kita jumpa perkataan tidak. Tidak dan juga bukan. So, dekat situ kalau ada perkataan tidak dan juga bukan, dia adalah bentuk yang ketiga. So, bentuk yang ketiga. Kat sini cikgu terletak perkataan bukan 2 kali ya. Okey, so perkataan bentuk ini adalah bentuk ketiga. So macam mana nak buat premis pertama? Premis pertama mestilah ada jika P maka Q. So jika P maka Q. So jika X ialah nombor ganjil, maka X tambah 1 boleh dibahagi tepat dengan 2. Itu jika P maka Q. Okey, premis yang kedua adalah bukan Q adalah benar. So dekat sini kita cari mana bukan Q. Okey, 18 tambah 1 tidak boleh dibahagi tepat dengan 2. Itu adalah Q. So kita letak perkataan bukan dekat depan. So seterusnya kat situ kita buat untuk kesimpulan. Kesimpulan adalah bukan P. P ialah apa? 18 bukan nombor ganjil. So kita masukkan 18 bukan nombor ganjil. Okey, jelas macam mana kita nak membentuk hujah, membentuk suatu hujah didaktif yang sah. Okey, yang seterusnya setelah tu ini adalah contoh untuk kita menulis kesimpulan bagi hujah didaktif. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 78. Okey, dia bagi kepada awak sesetengah sahaja. Dia tidak bagi ke semua. Maksudnya dia bagi premis 1 dengan juga premis 2. Okey, dia suruh awak tuliskan, suruh murid tuliskan kesimpulan. Macam mana nak tuliskan kesimpulan bagi hujah didaktif? Okey, sebab tu cikgu cakap pentingnya jadual ini, jadual bentuk ini. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. So, yang pertama, langkah yang pertama kita kenal pasti dulu. Ini adalah apa? Ini adalah mematuhi bentuk yang keberapa. So, kita tengok perkataan kat sini, dia ada keyword dia semua. So, dia adalah mematuhi bentuk yang pertama. Sebab ada perkataan semua. So, kalau bentuk yang pertama mestilah apa? Semua A ialah B. So, semua nombor bulat. Okey, nombor bulat itu ialah A. So, nombor bulat ialah A. So, B adalah nombor nyata. So, itu premis pertama. So, premis yang kedua, C ialah A. A tadi ialah nombor bulat. So, kat sini yang selain daripada yang baru, yang kita cipta baru ialah 38. So, 38 adalah C. So, nak tuliskan kesimpulan senang sahaja. Kesimpulan dia, sebab tu kena ingat jadual ni. C ialah B. C ialah 38. B ialah nombor nyata. So, kita tuliskan sahaja 38 ialah nombor nyata. Yang penting kita tahu bentuk dia bentuk yang keberapa. Okey? Kita tengok lagi contoh yang seterusnya. Okey, dia bagi soalan. Semua murid 4 amanah menggunakan buku teks digital untuk premis yang pertama. Premis yang kedua, Privana seorang murid 4 amanah. Okey, macam mana kita nak buat kesimpulan? Kita tengok dia memenuhi ataupun mematuhi bentuk yang keberapa. Ada perkataan apa dekat sini?
perkataan semua. So, semua hujah ini adalah berbentuk satu. Hujah ini ialah hujah bentuk satu sebab ada perkataan semua. So, macam mana nak kita tengok perkataan semua ni? Okey, untuk bentuk pertama, so semua A ialah B. So, kita kategorikan dulu mana A, mana B. So, A ialah murid 4 amanah. B ialah menggunakan buku teks digital. So, untuk premis yang kedua ialah C ialah A. A ialah apa? A ialah seorang murid 4 amanah. Murid 4 amanah. C yang baru, maksudnya yang baru dekat sini, itu adalah C. So, Privina. So, C ialah Privina. Untuk membuat kesimpulan, senang je. C ialah B. So, C kita dah tahu tadi, Privina ialah C. So, tuliskan sahaja. Privina menggunakan buku teks digital. Okey, teruskan lagi. Tuliskan kesimpulan. So, kita kena kenal pasti dahulu bentuk. Ini ada apa? Jika dan juga maka. So, mungkin bentuk yang kedua ataupun bentuk yang ketiga. Tetapi dekat sini kita tengok, kalau bentuk yang ketiga ada perkataan bukan ataupun selain daripada itu. Ini dia hanya ikut sebiji, maksudnya tiada perkataan bukan ataupun selain. So, dia adalah apa? Dia adalah bentuk yang kedua. So, kalau bentuk yang kedua, dia mestilah tengok jika P maka Q. So, jika P, okay. Ini cikgu tunjukkan cara yang senang juga. Tadi awak kena tengok jadualan. Ini cara potong. Cara potong-potong saja. Potong yang mana? Potong yang sama. Okay, first potong dulu perkataan apa? Jika dan juga maka. First potong dulu perkataan jika dan maka. Yang seterusnya potong apa yang sama. So, dekat sini yang sama adalah 3M sama dengan 2N. So, kita potong kedua-duanya. So, yang tinggal hanyalah apa? M dengan N sama dengan M. So, okay, yang tinggal hanyalah yang ini sahaja. So, kesimpulan kita hanya ambil. Ini adalah apa? Ini adalah Q. So, Q. So, kita salin sahaja letak kat situ yang hanya yang tinggal. Okey, jelas Ini kaedah potong. Okey, yang seterusnya cikgu ajar lagi kaedah potong apa yang sama. Okey, untuk yang seterusnya, premis yang pertama dia bagi jika M tambah 3 lebih kecil ataupun sama dengan 2M tolak 9, maka M lebih besar atau sama dengan 12. Okey, dia bagi dekat sini premis yang kedua, M lebih kecil daripada 12. Dekat sini kita tentukan dulu bentuk. Ini bentuk yang pertama ataupun bentuk yang kedua ataupun bentuk yang ketiga. Okey, ada jika maka mungkin bentuk kedua ataupun bentuk ketiga. Tetapi dekat sini dia ada bagi tahu yang berlawanan dekat sini. Ini lebih kecil atau sama tetapi tiba-tiba jadi apa? So dia berlawanan. So kalau berlawanan itu adalah bukan. So kalau bukan memenuhi bentuk yang ketiga. So hujah ini adalah bentuk ketiga. So kena tengok dekat sini. Okay, macam mana nak buat? Tak perlu fikir banyak. Just kita potong. First, potong perkataan jika dan juga maka. So, jika dan juga maka. Potong perkataan jika dan juga maka. Seterusnya, potong yang sama. So, dekat sini, kenapa kita potong? Padahal tak sama kan? Tapi sebab ini adalah bukan. So, kat sini adalah tilda. Ini dipanggil tilda. Refresh balik dalam buku teks. Awak tengok tilda tu maksudnya selain, yang bukan dia. So, kat sini sepatutnya tilda Q. So, tilda Q. So, betul lah. Kita potong yang ini. Yang sebaliknya. Okay. Tinggal sahaja apa? M tambah 3 lebih kecil daripada atau sama dengan 2M tolak 9. Itu akan jadi kesimpulan. Tetapi kita kena ingat, kalau kesimpulan dekat sini dia mestilah bukan P. So, kalau bukan P maksudnya tilda P. So, kita nak buat ini lebih kecil ataupun sama dengan kosong. So, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi terbalik. So, dia akan jadi macam mana? M tambah 3 lebih besar 2M tolak 9. Sebab dia bukan, kena buat sebaliknya. Jangan awak terus salin ya. Sebab ini adalah hujah bentuk 3. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Tuliskan premis ya. Premis. Okey, dia bagi premis yang pertama. Jika jualan tahunan syarikat ANC melebihi 3 juta,
maka pekerjanya mendapat bonus 3 bulan gaji. Okey, dia bagi kesimpulan dekat sini. Jualan tahunan syarikat ANC tidak melebihi 3 juta. Okey, cikgu dah cakap, tadi kita kena tengok dulu bentuk dia. So, kalau kat sini kita boleh perhatikan, ini adalah bentuk yang ketiga. Kerana apa? Dia ada perkataan jika, maka dan juga ada perkataan tidak. Maksudnya sebaliknya. Sepatutnya dia mendapat bonus 3 bulan. Tetapi kat sini dia tidak. Dia mendapat, ini apa ni? Jualan dia melebihi 3 juta. Tapi dekat sini dia bagi tahu tidak melebihi. So dia adalah bentuk yang ketiga sebab ada keyword tidak dekat situ. Okey, bila dah tentukan bentuk, so kita boleh selesaikanlah. Kita boleh tuliskan premis yang kedua, iaitu bukan Q. So Q dekat sini adalah apa? Q adalah pekerjanya mendapat bonus 3 bulan gaji. So kalau bukan Q, macam mana kita nak tulis bukan Q? So pekerjanya tu kita gantikanlah pekerja syarikat ANC tidak. Kita masukkan tidak sebab dia ada kat sini. Kita sesuaikanlah nak masukkan tidak ataupun bukan sebab kat sini dia dah guna perkataan tidak. So kita masukkan tidak. So pekerja syarikat ANC tidak mendapat bonus 3 bulan gaji. Okey, jelas Okey, kita teruskan lagi. Tuliskan premis yang ni. Okey, sekarang ni kita tengok ini menepati bentuk yang keberapa? Dia ada jika, maka dan ada perkataan tidak. Maksudnya jika hari ini hujan, tapi ini hari ini tidak hujan. So ada perkataan tidak, maksudnya ada perkataan tilda tu. So tilda P. So dia memenuhi ataupun mematuhi bentuk yang ketiga. So macam mana nak buat dia? Kita kena tengok dia dulu P dan Q dia. So P dengan Q dia. So P adalah hari ini hujan. Q adalah suhu bilik adalah kurang daripada 19 darjah. So itu adalah Q. So nak buat premis yang kedua bukan Q. So bukan Q, kita masukkan sahaja ini suhu bilik, tetapi ingat dia bukan. So kita masukkan perkataan bukan tersebut, tapi kita janganlah guna bukan sebab kat sini perkataan dia tidak. So kita gunakan perkataan tidak. So kat situ suhu bilik tidak kurang daripada 19 darjah Celsius. Okey, baiklah murid-murid, ni kita akan teruskan lagi dengan contoh yang seterusnya untuk menuliskan premis. So dia bagi apa? Premis yang kedua dan juga dia bagi kesimpulan. So dia suruh kita tuliskan premis yang pertama. First, kita kena ingat, cikgu dah cakap, kalau nak menuliskan premis, kita tentukan dulu bentuk dia. So, ini bentuk pertama ke, bentuk kedua ataupun bentuk ketiga. Dekat sini kita boleh nampak. So, ini kita boleh nampak dia adalah ada nombor yang sama, 891 dan juga 891. Dan kat sini kita boleh tengok dekat sini, dianya adalah bentuk yang pertama. Paling sesuai sekali, dia mematuhi bentuk yang pertama. Sebab ini C dan juga C. So dekat sini, kita boleh tentukan dia adalah bentuk yang pertama. Okey, setelah kita tentukan bentuk bagi hujah ini, kita bolehlah buat kaedah potong. Kaedah potong macam mana nak kaedah potong tersebut? Potongkan benda yang sama. Maksudnya maklumat yang sama. Kat sini maklumat yang sama adalah nombor 891. So kita akan potong nombor 891. So hanya yang tinggal gandaan 9 dan juga boleh dibahagi tepat dengan 3. So dekat sini untuk tuliskan premis yang pertama, kita tengok bentuk yang pertama. Sebab tu pentingnya kita tahu bentuk. So semua A ialah B. So semua A ialah B. Untuk premis yang kedua, C ialah A. So ini C ialah A. So A ialah gandaan 9 sebab kita tak tahu nak letak mana satu kan. Sama ada gandaan 9 dulu ke, boleh dibahagi tepat dengan 3 dahulu. So kita tengoklah kepada ni bentuk ini. So A ialah dekat sini. So premis yang kedua, kat sini nak jumpa A ialah gandaan 9. So murid-murid boleh tuliskan semua gandaan 9 boleh dibahagi tepat dengan 3. Okay, jelas macam mana nak tuliskan? Okay, kita tengok contoh yang terakhir. Tuliskan premis dia. Bagi premis yang pertama, jika poligon P ialah nonagon,
maka poligon P mempunyai 9 bucu. Okey, dia bagi kesimpulan. Poligon P mempunyai 9 bucu. Okey, tentukan bentuk dulu. So murid-murid perlu tentukan bentuk dahulu. So dia memenuhi bentuk yang keberapa? Jika maka. So mungkin bentuk 2 ataupun bentuk 3. So ni kesimpulan dia adalah tidak, murid-murid tidak jumpa perkataan tidak ataupun bukan ataupun tilda, maksudnya selain daripada itu. So ini memenuhi syarat ataupun memenuhi bentuk yang kedua. So hujah ini ialah bentuk yang kedua. Macam mana kita nak tuliskan premis yang kedua? Gunakan kaedah potong. Kalau ada perkataan jika maka, first kita buat dulu ataupun kita potong dulu perkataan jika dan maka tersebut. Okey, barulah kita cari perkataan yang sama. So perkataan yang sama itu kita akan potong. Kat sini perkataan yang sama adalah poligon P mempunyai 9 bucu. So bila dah potong, so hanyalah tinggal apa? Poligon P ialah nonagon. So yang tinggal ini sahajalah yang akan kita tuliskan di premis yang kedua, iaitu poligon P ialah, cikgu tertinggal dekat sini perkataan ialah ya. So poligon P ialah nonagon. Okey, jelas ya. Yang pertama awak perlu buat apa? Tentukan bentuk. Dah siap tentukan bentuk. Jika dia bentuk yang kedua ataupun yang ketiga, potong dulu perkataan jika dan maka. Dah selepas itu potong perkataan yang sama. So yang tinggal itulah yang akan dimasukkan ke dalam premis tersebut. Yang penting awak perlu ingat jadual ini dan juga awak perlu tahu macam mana nak tentukan bentuk bagi hujah tersebut. Okey, cikgu harap semua murid faham dan jelas ya tentang apa yang telah kita pelajari pada hari ini, iaitu macam mana nak menentukan hujah didaktif, hujah induktif, bagaimana kita nak menentukan keesahan sama ada dia sah ataupun tidak sah, munasabah ataupun tidak munasabah, dan kita nak menentu ataupun menulis bentuk kesimpulan, nak menuliskan bentuk hujah didaktif, macam mana kita nak tuliskan kesimpulan, macam mana kita nak tuliskan premis bagi hujah didaktif. Okey, kita setakat ini sahajalah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Harap kita dapat jumpa lagi dan cikgu harap semua murid dapat membuat ulangan kaji tentang bab ini dan juga bab-bab yang akan datang. Kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Okey, cikgu ucapkan sekian. Jaga diri, jaga SOP, jangan keluar rumah tanpa urusan yang penting. #kita jaga kita. Bye.